French fries. Merokok itu memudaratkan. Ya, betul-betul. Betul. Jangan rokok. Vape pun jangan. Okay, kau nak tanya apa ni? Tapi kalau bakar hujung French fries, lepas tu buat macam rokok tu macam mana? Cuma sedut dalam mulut je? What? Bro, what are you talking about, man? Lepas tu buat macam rokok tu macam mana? Cuma sedut dalam mulut je? French fries, lepas tu buat macam rokok tu macam mana? Cuma sedut dalam mulut je? Boleh tak nak tamatkan je Melats ni? Assalamualaikum dan selamat datang ke Melats. Minggu-minggu lepas awak tanya saya. Jadi soalan ni sangat-sangat menarik. Dia tanya, kenapa imaginary friend, kawan imajinasi yang biasa kita tengok dekat cerita-cerita kartun Mat Saleh ni, biasa ada kawan imajinasi ni. Budak-budak Mat Saleh je ada tak pernah lagi dengar budak Melayu ada kawan imajinasi ni. Ke sebenarnya dia orang pun ada, tapi asal ada je mak bapak pergi bawa pergi jumpa bomoh sebab anak dia nampak dah berkomunikasi dengan jin dan hantu. Betul juga kan kalau fikir macam anak-anak Melayu ni, kita punya bangsa dan masyarakat mana ada sangat nampak imaginary friend ni. Ya tak, mungkin ada lah. Tapi ada tu pun lepas budak-budak tu tengok cerita-cerita Disney yang ada. Mungkin samalah dengan soalan kenapa hantu-hantu dekat Eropah tu lain sangat dengan hantu-hantu dekat Nusantara ni. Hantu-hantu kat Nusantara ni, ya Allah, punyalah seram. Tapi hantu kat Eropah benda Frankenstein monster, vampire, punyalah tak menakutkan. Jadi ada satu teori yang menarik kenapa budak-budak Mat Saleh ni diorang ada imaginary friend tak macam kita. Sebabnya anak-anak Mat Saleh ni dia lebih diabaikan oleh keluarga diorang. Diorang bukan jenis macam masyarakat yang berkeluarga sangat macam dekat Asia lah, macam dekat Nusantara ni. Jadi disebabkan diorang kesunyian, diorang pun buatlah member sendiri, iaitu imaginary friend. Lagi satu ada yang menarik juga, dia kata bahawa orang-orang Mat Saleh ni dia banyak menipu anak-anak. Apa dia cakap tu Raju? Diorang ceritalah pasal Santa Claus ke. Jadi kat sini mana ada Santa Claus? Dan mak ayah ni tahu yang diorang tengah menipu anak-anak. Jadi anak-anak diorang pun banyak berimajinasi berdasarkan watak-watak rekaan yang masyarakat tahu diorang tengah menipu budak-budak. Malam tadi saya bermimpi pergi ke bulan bersama alat penimbang. Mimpi apa kau ni? Saya seorang budak yang montel dan comel. Semalam saya baru timbang berat sebelum tidur. Berat saya 56 kg, kata alat penimbang. Bila saya tidur, saya bermimpi pergi ke bulan bersama alat penimbangku yang berwarna pink. Bila di bulan, berat saya turun pula jadi 9.2 kg. Biar betik. Cikgu kata unit kilogram untuk mass, untuk jisim. Mana boleh turun naik? Tapi timbang ukur berat unit kilogram. Pening. Mungkin salah saya sebab ini cumalah mimpi. Kau baca doa tidur tak sebelum mimpi? Pelik ingat mimpi kau ni. Yang lagi pelik macam mana mimpi kau ni boleh tepat. Bila dia buat pengiraan memang betul. Rupanya berat dia ni kalau pergi ke bulan memang akan jadi macam 9 kg macam tu. Okey, jadi adik-adik, tuan-tuan, kakak-kakak berat yang kita timbang dekat alat penimbang ni memang ditentukan oleh tarikan graviti. Sebab berat dia lain dengan jisim. Berat ini dia adalah daya. Dia berubah-ubah dengan graviti dan juga pecutan. Jadi kalau kau berada di tempat yang graviti dia rendah, macam dekat bulan, jisim kau sama tapi berat kau berbeza. Satu lagi juga, waktu hang tengah jatuh daripada kapal terbang ke apa ke, tengah jatuh free fall,
jatuh laju je. Kalau hang ada penimbang yang warna pink tu, hang letak dekat bawah kaki waktu tengah jatuh tu, penimbang kau tu akan tunjuk berapa? Akan tunjuk 0 kilogram. Hang tak ada berat waktu tengah jatuh tu. Jadi itu adalah cara diet yang paling efektif. Jatuh daripada tempat tinggi. Jangan buat. Satu lagi cara untuk kita ubah bacaan alat penimbang adalah dengan kita letak alat penimbang tu dekat lift. Jadi bila lift tu naik, korang punya berat akan bertambah. Kalau lift tu turun, berat kau akan berkurang. Disebabkan oleh pecutan oleh lift. Assalamualaikum Abang Ajar. Waalaikumsalam. Cahaya tu partikel ke gelombang? Dia dua-dua. Partikel pun ya, gelombang pun ya. Tak logik ya, memang tak logik. Tapi dah rupa gitu. Bila dibuat eksperimen, dia dapati bahawa cahaya ini dia ada duality. Dia bak kata makcik jual nasi lemak kat kampung aku, wave particle duality. Dia adalah gelombang dan dia juga adalah partikel. Sedangkan sepatutnya partikel ini bukan gelombang dan gelombang bukan partikel, entahlah macam mana. Ia adalah satu misteri alam. Jadi kita buat eksperimen, kita jumpa macam tu, maka kita terima je lah. Maksudnya ilmu dan akal manusia ni terbatas. Ada banyak lagi rahsia alam ini yang kita perlu korek untuk tunjukkan bahawa kita sebenarnya sangat-sangat perlu merendah dirilah. Janganlah sombong sangat dengan ilmu korang tu. Alam ghaib tu dimensi keberapa? Memandangkan alam ghaib tu kita tak nampak, macam mana kita nak jelaskan dalam konsep sains? Sebab dalam penjelasan dimensi, satu dimensi adalah garisannya betul, dua dimensi adalah panjang dan lebar, manakala tiga dimensi ada kedalaman volume. Bagi yang Muslim, kita tetap percaya alam ghaib itu sebahagian dari rukun iman. Jadi soalan ini bukanlah untuk mempersoalkan alam ghaib, sekadar nak tahu kalau ada penjelasan lain. Okey, dia macam ni. Yalah, bila kita belajar sains, kita belajar matematik ke, kadang-kadang kita akan terfikirlah benda-benda macam ni. Dunia jin ke, dunia malaikat ni dimensi yang keberapa? Dulu pun saya duk terfikir juga benda ni, tapi ini pendapat saya sekarang lah. Pertama sekali, ya, kita boleh kata dimensi dunia kita ni adalah 3 dimensi. Kita ada panjang, lebar dan tinggi. Jadi kita ada volume. Setiap objek ada isi padu 3 dimensi. Tapi lepas tu ada pula yang tanya, dimensi yang lagi tinggi daripada 3 dimensi ni wujud ke tak? Kalau fikir secara matematiknya, teorinya, dimensi keempat ni contohnya adalah kita extendkan, kita panjangkan dimensi yang ketiga ni, maka jadilah dimensi yang keempat. Kalau kita panjangkan, kita tarik dimensi yang keempat itu, macam kita extrudekan dia, maka jadilah dimensi yang kelima. Dimensi keempat dengan kelima ni memang kita tak boleh nak bayangkan. Dia dipanggil hyperdimension. Jadi sepatutnya kita yang berada di dunia 3D ni memang tak boleh nak terbayang pun dunia 4 dimensi ke, 5 dimensi ke, 6 dimensi ke macam mana. Kita tak tahu pun betul ke tak dimensi-dimensi ni wujud. Secara matematiknya, yalah, dia ada orang dah buat sampai 9-13 dimension punya pengiraan pun. Tapi tu dalam matematik. Bila dibuat dalam matematik, dia tak semestinya tunjuk bahawa dalam alam semesta kita yang sebenar ini, dimensi-dimensi ni betul-betul ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Adalah eksperimen yang cuba nak cari bukti kod-kod wujud dimensi yang lebih tinggi ni. Contohnya macam CERN, Large Hadron Collider, yang dia pergi tembungkan 2 partikel tu. Jadi kalau betul ada kiranya dimensi yang lebih tinggi, maksudnya dia boleh jumpa lubang hitam. Adalah penerangan dia, tapi masih tak ada bukti. Jadi sesuatu ilmu yang masih lagi samar-samar ini tak sepatutnya kita aplikasikan kepada akidah. Iaitu contohnya alam ghaib. Alam ghaib ini ada beberapa yang kita wajib beriman dan kita wajib percaya. Wujudnya malaikat, adanya alam jin, adanya syurga neraka, iblis, syaitan. Ini semua adalah alam-alam ghaib yang kita memang tak nampak. Jadi adakah mereka ini kita tak nampak sebabkan ada diorang wujud dekat dimensi yang lain? Mungkin tak tahu, tak diceritakan. Boleh
boleh jadi entahlah. Wallahu a'lam, ataupun kewujudan mereka memang betul-betul pada satu realiti yang kita memang tak boleh nak terfikir, tak boleh nak terbayang pun. Jadi khabar-khabar tentang alam ghaib ini kita percaya sebab dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh Nabi yang sentiasa bercakap benar. Kita tak perlu sangatlah nak mematematikkan ke, nak mensainskan sangat ke alam-alam ghaib ni. Sebab logik, hukum, peraturan alam dekat situ pun boleh jadi kita tak boleh nak terfikir, tak sama langsung dengan logik, hukum dan peraturan alam yang Allah ciptakan untuk alam semesta kita ni. Amantu, aku beriman, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Cukuplah untuk alam ghaib. Jadi itulah sedikit sebanyak Melats kita pada kali ini. Jadi sekali lagi, macam biasa, kalau korang ada apa-apa soalan, nak mudahnya korang letak je lah, campur je lah dekat Reddit Ajar. Sekarang ni banyak soalan-soalan yang best dan dapat jawapan-jawapan yang best. Aku pun seronok baca kan. Okay, jadi tulis di Reddit Ajar. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang di sesi video yang paling tak konsisten di YouTube. Assalamualaikum.